Baiklah, hari ini kita sambung lagi dengan 6.2 persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kalau kita tengok ini sama sahaja definisinya, kita perlu check, okey, kita perlu semak sama ada in English we call this as linear equation in two variables. Okey. So mula-mula equation ataupun persamaan pastikan ada sama dengan dalam persamaan itu, kemudian pastikan benda itu adalah linear. Apa yang linear? Sekejap lagi cikgu bagi tahu. Perlu ada dua pemboleh ubah ataupun two variables, maksudnya dua huruf macam ni. Dua huruf, bukan huruf yang sama ya, huruf yang berbeza, dan kedua-dua hurufnya mesti kuasanya mesti satu. Okey, mesti kuasanya satu, dan satu itu dikatakan sebagai linear. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, kita ada sama dengan, kita ada dua huruf yang berlainan, dan kedua-dua huruf kuasanya adalah satu, iaitu linear. Maka ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Ini pun betul, okey, betul, kuasanya satu, ada sama dengan. Ini pun betul lah. Jadi yang mana yang dikatakan tak betul lah, tak tahulah, kita tengok satu-satu dekat sini. Kita tengok contoh ni ya. Terangkan sama ada persamaan berikut adalah persamaan ini dulu dalam dua pemboleh ubah atau bukan. Okey, soalannya begini. Persamaan yang diberikan adalah begini, 3P tolak Q sama dengan 6, sama dengan ada, jadi itulah persamaan, it's an equation, and kita ada dua pemboleh ubah, two variables, power is 1, kuasanya adalah 1, maka ianya adalah linear, dan dua huruf ini adalah huruf yang berlainan, so two variables ataupun dua pemboleh ubah, maka ini adalah persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, kalau yang ini ada sama dengan, ini kuasa 1, terang-terang ini kuasa 2, maka kita terus pangkah, itu bukan jawapan. Ada sama dengan, ada satu huruf di sini, ada satu lagi huruf di sini, betul, kedua-duanya adalah linear. Di sini pula kita perlu darab masuk dulu. Kalau tak, kita takkan tahu sama ada itu adalah linear atau tidak. Maka cikgu kena darab masuk dahulu. 2 darab 8 adalah 16, 5K. So sini pun ada K, sini pun ada K. Memang dua huruf, tapi dua huruf ni adalah huruf yang sama. Walaupun kedua-duanya adalah linear, ada sama dengan, ada dua huruf, tapi disebabkan kedua-dua huruf ini adalah huruf yang sama, maka kita tidak boleh menerima ini sebagai dua pemboleh ubah ataupun two variables. Okey, soalan C adalah salah soalan B pun tadi adalah salah. Okey, 6.2A kamu boleh screenshot dan check sama ada soalan ini betul atau salah. Okey, persamaan linear atau bukan. Seterusnya kita tengok contoh 7, bentukkan persamaan linear. Dia suruh bentukkan, you have to form a linear equation into variables untuk ayat yang diberikan. Macam mana tu? First question, beza antara dua nombor ialah 18. Difference between two numbers, the difference is 18. Okay, jadi apa yang kamu akan tulis antara dua nombor? Dua nombor di sini kita tak tahu nombor apa kan. The two numbers here, we don't know what numbers are they. So apa yang kita akan buat, kita akan tulis sebagai X dan Y. Difference ataupun dalam bahasa Melayu beza, itu adalah tolak. Kita tak tahu yang mana satu besar, yang mana satu kecil. Jadi secara random, just tulis saja X tolak Y sama dengan jawapan telah pun diberikan, iaitu 18. Itu adalah persamaan linear yang pertama. Dah selesai. Yang kedua pula, yang kedua, simpanan wang saku Ahmad ialah X ringgit dan simpanan wang saku Norita ialah Y ringgit. Okey, sambil kita baca, sambil kita tulis. Ahmad mempunyai X ringgit, Norita mempunyai Y ringgit. Kemudian dia kata jumlah simpanan mereka adalah 600 ringgit. Jadi kita ambil kedua-dua wang simpanan ni, iaitu X tambah Y sama dengan 600 lah, sebab dia kata jumlah. Okey, the total money, okay, the total savings is 600. Jadi kita boleh tambah kedua-duanya, dapat 600. Okay. Sebuah bus, a bus and a van, okay, respectively brings banyak ni dan banyak ini orang, penumpang, passengers kat dalam. So dalam van kita ada berapa orang? M orang penumpang. Dan dalam bus bukan van. Dalam bas kita ada M orang penumpang, dalam van kita ada N orang penumpang, dan dia kata kedua-dua jumlah, okay, the total passengers brought by dua. Okay, ini ada keyword lagi dekat sini, dua bas ini darat dua, sini pun kena darat dua. Lepas tu 5 van, sini pun kena darat 5. So kita ada 2M dan 5N. Jumlah dia kata jumlah kan.
sama dengan 100 sama dengan 100. Itu sahaja, agak mudah kan? Jadi kamu pause dan tengok secara digest slowly lah dan tengok. Okey, tadi kalau diberikan ayat yang panjang-panjang, kamu kena bentukkan persamaan linear. Sekarang diberikan persamaan linear untuk kamu dan kamu pula perlu menulis situasi ataupun kenyataan bagi persamaan ini. Okey, P tolak Q sama dengan 6 dengan keadaan P dan Q masing-masing mewakili lelaki. Ini adalah murid lelaki ya. Ini adalah tulisan cikgu dah tak kemas. Ini adalah lelaki dan ini pula perempuan. Q ini adalah perempuan yang menyertai suatu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lalu. Okey, untuk soalan begini kita terus ambil ayat daripada soalan yang diberikan. Apa yang kita boleh buat, keyword dekat sini yang kita nampak adalah tolak. Tolak dalam bahasa matematik kita panggil beza ataupun melebihi berapa orang. Okey, siapa yang lebih dekat sini? P lebih ke Q lebih? Mesti yang lebih tolak dengan yang kurang kan? So P itu tadi adalah lelaki. So apa yang kita boleh buat bagi tahu adalah bilangan murid lelaki melebihi murid perempuan sebanyak murid perempuan macam mana bilangan murid perempuan, terus kita ikut ayat dia, perempuan dalam satu ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lepas. Okey, beza dia adalah 6 orang. Okey, ataupun beza murid perempuan dan lelaki yang mengikuti ekspedisi yang diadakan pada cuti sekolah yang lepas adalah sebanyak 6 orang. Okey, ikutlah kreativiti masing-masing. Asalkan kamu ada tulis keyword dekat situ beza ataupun melebihi dan ikut balik apa yang ditulis dalam soalan ini. Okey, dia punya main tajuk tu kita dah boleh lepaslah, dah boleh jawab lah tu. Okey, kemudian kita ada soalan B. Soalan B menyatakan 4x tambah 5y sama dengan 35 dengan keadaan x dan y masing-masing mewakili harga dalam RM sepinggan nasi lemak. Ini adalah nasi lemak satu pinggan dan ini adalah mi goreng. So macam mana kita nak buat? 4 kalau ini sepinggan, tapi kita tak nak sepinggan, kita nak 4 pinggan. Okey, apa yang kamu boleh buat? Keywordnya adalah jumlah. So jumlah harga, dia kan harga kan, harga. So jumlah harga 4 pinggan nasi lemak dan 5 pinggan mi goreng adalah RM35. Selesai. Itu sahaja. Tak susah sebenarnya, kamu hanya ikut apa yang diberikan dalam soalan. Ramai murid rasa keliru dengan soalan-soalan yang begini tak payah keliru pun, ikut saja apa yang diberikan dalam soalan. Okey, kita nak tengok contoh 9. Contoh 9 dia kata tulis 3 pasangan penyelesaian yang mungkin untuk persamaan ini. Mungkin ini sangat senang sebab dia tak ada satu apa orang kata kamu tak adalah kamu tak perlu selesaikan benda tu dengan mengikut order ataupun tertib. Kamu hanya andaikan. Okey, jika x sama dengan, selalunya nombor-nombor yang senang dibuat adalah 0, 1, 2 macam tu. Jadi apa yang kita nak buat adalah kita tulis balik persamaan tadi, cuma sekarang kita dah bagi nilai untuk x, jadi tinggalkan x dalam kurungan tambah dengan y. Okey, kita tengok sama dengan berapa kita tengok y sama dengan berapa. Okey, x dah kosong, kita letak kosong. Bila apa pun kita letak darab dengan kosong, dia akan hapus macam tu saja, maka y akan jadi sama dengan 6. Jadi apabila x sama dengan kosong, y akan jadi sama dengan 6. Ini adalah satu pasangan yang mungkin untuk persamaan ini, tapi dia nak 3 pasangan, kita kena teruskan, kita terus buatlah. Okey, tulis semula persamaan itu dan kita tulis. Tak semestinya cikgu buat x sama dengan apa-apa. Cikgu juga boleh buat y sama dengan cikgu boleh bagi satu nilai untuk y, contohnya 0. Okey, sekarang cikgu ambil 2 x tu cikgu tulis sebagai x tambah dengan nilai y itu cikgu letak dalam kurungan dahulu sama dengan 6 kan. So y yang diberikan adalah 0, jadi cikgu letak 0, dah tak ada nilai kat situ.
2x sama dengan 6. Ini huruf, ini nombor. Ingat lagi kan macam mana nak buat? Tinggalkan nombor di tempat nombor, tinggalkan huruf di tempat huruf. Cuma ini darab 2 ni kita nak buang situ, dia akan jadi bahagi dengan 2. Jadi x sama dengan 3. Selesai? Okey, jadi di sini kita dapat pasangannya adalah x sebagai 3 dan y sebagai 0. Dari atas ni kita ambil nilai y ya. Dah selesai nilai yang kedua. Nilai yang ketiga pula, ambillah apa sahaja yang kamu rasa kamu nak buat. Okey, sekarang cikgu kembali, cikgu nak ambil x sebagai 1 pula sekarang. So, apa yang cikgu boleh buat, cikgu letakkan dalam kurungan macam biasa. Lepas tu, cikgu letak 1 itu dalam kurungan. 2 darab dengan 1 adalah 2. 2 tambah y sama dengan 6. Y saja tinggalkan di sini, tambah 2 ini cikgu nak buang situ, jadi tolak 2. Y sama dengan 4. Jadi kalau x sama dengan 1, y akan jadi sama dengan 4. Ini adalah pasangan ketiga yang mungkin. Kamu boleh berikan apa sahaja nilai yang mungkin sebab tiada satu tertib untuk menyelesaikan soalan ni lah. Sebab nama pun penyelesaian yang mungkin. Tak ada jawapan yang betul. Mesti kena jawapan dia 2 dengan 1, 3 dengan 5. Tak ada macam tu. Okay. So contoh 10 pula, Osman telah membeli 5 helai jersey pasukan harimau dan 5 helai jersey campur harimau dengan kancil. So dia kata berapa bilangan jersey yang mungkin dibelinya. Total dia 5. Dia ada beli harimau dan kancil. Betul tak? So kalau dia beli dia beli 1 harimau, mestilah dia ada 4 kancil. Kalau dia beli 2 harimau, mestilah dia ada 3 kancil sebab dia kena cukupkan 5 jersey. Kalau 3 harimau di sini, 2 kancil, 4 harimau, mestilah 1 kancil. Kalau 5 harimau dia beli, tiada kancil. Okey, begitu juga dekat atas ya. Tapi yang ni dia tak ambil kira lah sebab dia kata dia beli harimau dan kancil. Jadi mesti kena ada nilai. Maka cikgu ambil semua yang ada nilai 1 sampai 4 lah. Tak payah ambil yang kosong ini. Okey, inilah jawapan dia. Okey. Okey, 6.2C kamu boleh screenshot dan lihat. Seterusnya, cikgu nak bagi tahu pasal ini. Antara yang berikut yang mana mewakili persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, sentiasa kalau ada graf, sini adalah y, sini adalah x, sini adalah kosong. Kalau graf kamu begini ataupun kamu boleh screenshot ya, begini garis lurus ya. Begini. Tengok balik begini ataupun begini, garis lurus ke kanan atau garis lurus ke kiri, itu adalah graf linear. Okey, tetapi jika graf kamu begini, okey, dalam U shape ataupun N shape, N shape, ini kita panggil, kalau tadi linear tu adalah kuasa 1, betul tak? Sekarang kalau dia ada bentuk dalam bentuk macam ni, graf dia dalam bentuk U atau N, ini kita panggil kuasa 2 ataupun kuadratik. Okey, graf dia X-nya bernilai kuasa 2. Walau bagaimanapun, kalau dia adalah nilai macam ni pula, okey, ataupun bentuk ular macam ini, X dia bernilai kuasa 3. Kita panggil kubik lah. Graf jenis kubik. Okey, itu sahaja kamu perlu tahu sebab soalnya soalan-soalan ni boleh keluar dalam soalan objektif. So dekat sini mana satu linear, mestilah A dengan C. Okey, B adalah kuadratik iaitu kuasa 2. Okey, untuk yang ketiga, cikgu akan jumpa kamu lagi dalam video akan datang. Sekian, terima kasih.